Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Aswati. Okey, baiklah, hari ini kita akan membincangkan masih lagi bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Standard pembelajaran 5.1.2 membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah, graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Okey, baiklah, sekarang kita tengok dulu apakah contoh-contoh graf graf terarah dengan graf tak terarah. Okey, kita tengok dulu pada gambar rajah dalam kolom yang pertama. Okey, dalam kolom yang pertama ialah graf tak terarah. Okey, secara simple bila kita tengok beza antara graf tak terarah dengan graf terarah. Okey, pertama sekali obviously kita akan nampak graf tak terarah tak ada anak panah. Tak ada anak panah. Manakala graf terarah ada anak panah. Itu perkara yang paling obvious lah bila kita tengok apakah beza antara dua graf ini. Antara graf terarah dengan graf tak terarah ni. Satu ada anak panah, satu lagi tak ada anak panah. Okey. Tengok pula bagaimanakah set B dan set E ditulis bagi kedua-dua jenis graf ini. Okey, kita tengok pada kolom yang pertama. Okey, ini adalah graf mudah yang tidak terarah. Okey, graf mudah tak terarah ni, V, set B adalah A, B, C, D macam biasa. Okey, untuk E pula, kita tulis pasangan-pasangan V tak terarah, maksudnya kita tulis suka hati kita nak tulis macam mana. Maksudnya tak ada syarat. Tak ada syarat ataupun kita tak terikat pada mana-mana peraturan. Okey, cuba awak bezakan dengan graf mudah yang terarah. Okey, graf terarah pada kolom yang ketiga ini ucus masih sama, manakala set E ditulis mengikut tertib arah. Okey, contoh bagi tepi BA, kita tulis dulu B, kemudian baru kita tulis A. Sebab anak panah menunjukkan dari B menuju ke A. Dari B menuju ke A. Okay, kita tengok yang tepi yang kedua iaitu CA. Okay, bila kita tengok anak panah dari C menuju ke A. Sebab itulah kita tulis CA. Kita tak tulis AC. Kalau kita tulis AC, salah. Kalau kita tulis AC, salah. Kita mesti tulis CA. Itu menunjukkan arah dari C pergi ke A. Kemudian seterusnya B pergi C. Sebab itulah kita tulis BC. Dan DC dari D pergi ke C. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada graf tak terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey, seperti yang kita pelajari sebelum inilah, sama je lah cara tulis. Dan untuk tulis set E ni tak ada syarat dan tak ada peraturan yang tertentu. Kita bebas untuk menulis pasangan-pasangan mengikut pasangan yang betul, tak ada tertib. Okey, kemudian tengok pula bagi graf terarah. Okey, bucu masih lagi sama. Okey, tengok pada set E. Okey, untuk set E ataupun set tepi, pasangan-pasangan ditulis mengikut tertib. Itu contoh PQ. Kenapa kita tulis PQ? Kenapa kita tak tulis QP? Kita tulis PQ sebab anak panah menunjukkan dari P pergi ke Q. Sebab itulah kita tulis PQ. Dan QR pula dari Q pergi ke R. Okey, nampak anak panah kat sini? Dari Q pergi ke R, RQ dan R dari R pergi ke Q, SQ dari S pergi ke Q, TS dari T pergi ke S, TT. Okey, bila TT ni menunjukkan dia ke gelung. Gelung dari T pergi ke T semula. Okey, TP. TP dari T pergi ke P. Okey, sekarang ni kita tengok pula bagaimana kita nak mengira bilangan darjah bagi graf tak terarah dan bagi graf terarah. Okey, basically bandingnya sama. Tapi kita tengok dulu ada sedikit perbezaan. Okey, bagaimana kita nak kira bilangan darjah bagi graf tak terarah? Okey, simple macam yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, kita tengok dulu bucu A. Kita tengok dulu bucu A. Tengok dulu yang ni, yang graf pertama. Kita tengok bucu A. Okey, D A sama dengan 2.
Okey, 1, 2. Okey, so kita tulis DA sama dengan 2. Okey, kita tengok pula DB. Okey, DB ada 2 juga. So, DB sama dengan 2. Okey, DC 1, 2, 3. Ada 3. DC sama dengan 3. Dan yang terakhir bucu D 1. Ada 1. So, DD ada 1. So, jumlah bilangan darjah kita jumlahkan ke semuanya. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8. So, jawapannya lah 8. Okey, sekarang kita tengok pula macam mana kita nak mengira bilangan darjah bagi graf terarah. Okey, sama je sebenarnya. Jawapan akhir akan dapat jawapan yang sama. Cuma apa yang berbeza dekat sini ialah kita pecahkan. Kita pecahkan antara darjah in dengan darjah out. Apa itu in? Apa itu out? Okey, tengok In tu adalah kita tengok anak panah yang menuju ke bucu tersebut. Manakala out adalah anak panah yang menjauhi bucu tersebut ataupun pergi keluar daripada bucu itu. Okey, contoh kita tengok bucu A. Pada bucu A. Okey, kita tengok pada bucu A. Kedua-dua anak panah ini menuju ke A. Ni maksudnya dia in. Okey, so D in A sama dengan 2. Nampak? Darjah in bagi A sama dengan 2. Okey, kemudian tengok pula darjah out. D out A sama dengan 0. Maksudnya tak ada anak panah yang keluar daripada A. Okey, kat sini awak boleh tengok. D in A 2, D out A 0. So, berapakah jumlah dia? Kita akan dapat 2. Dia akan sama balik pada graf tak terarah tadi. Kita tengok pula pada bucu B. Tengok pada bucu B. Okey, bilangan D in bagi B 0. Sebab kita tengok kat sini dua-dua out. Anak panah dua-dua out. Okey, keluar daripada B. Okey, so D out bagi B sama dengan 2. Ada 1, ada 2. So, bila kita jumlahkan darjah bagi B, 0 tambah 2 sama dengan 2. Sama tak dengan yang asal ni? Sama Sama tak dengan graf tak terarah tadi? Sama. Okey, tengok pula darjah bagi C. Okey, D in bagi C ada 1, ada 2. Okey, so 2 kat sini. Okey, D out pula ada 1. So, tulis 1 dekat sini. So, D in C 2, D out C sama dengan 1. Bila kita jumlahkan in dengan out bagi C, kita akan dapat D 3. Sama dengan yang tadi. Okey, untuk D, darjah bagi D, okay, D in ada tak D in? Tak ada. So, sifar. D out ada 1. So, tulis 1. Okey, kita jumlahkan ke semuanya, kita akan dapat 8. Kita akan dapatlah 8. Jawapan sama. Sama macam graf tak terarah. Bezanya kita tulis ataupun kita bezakan in dengan out. Okey, kemudian end up kita masih lagi total dan dapat jawapan yang sama. Okey. Tengok pula bagaimana kita kira graf, kita kira bilangan darjah bagi graf terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey, tengok contoh ni pada kolom yang keempat ni. Okey, tengok dulu pada bucu P. Okey, bucu P, D in. Ada tak? Tak ada. Oh, ada 1. Okey, D in ada 1. So, tulis 1. D out pun ada 1. Tulis 1. D in, D out 1, D in 1, D out 1. Kita tengok pula pada Q. Okey, Q ni adalah, okey, dia melibatkan berbilang tepi. Okey, awak tengok anak panah. Kira betul-betul. Untuk D in ada 1, ada 2 dan ada 3. Untuk D out pula ada 1. So, tulis D in 3, D out Q 1. Untuk R pula, okey, untuk R pula D in 1, D in, D out pun 1. Okey. Untuk DS, darjah bagi S, in 1, out 1. Okey. Tengok pula pada T. Pada bucu T. Okey, pada bucu T, gelung ni pada kalau graf tak terarah, gelung ni menunjukkan 2 darjah kan. Okey, bagi graf terarah, untuk gelung, 1 in, 1 out. 1 in, 1 out. Sebab dia pusing kan. So, 1 in, 1 out. Okey, bila ada gelung, kena kira 1 in, 1 out. Okey, so kat sini ada in 1. 1 je lah in dia.
Okey, untuk out pula ada 1, 2 dan satu lagi yang pada gelung. So out ada 3. Okey, sekarang ni kita total lah, total macam biasa. So kita akan dapat jumlah bilangan darjah adalah bersama dengan 14. Okey, kita tengok balik pada yang tak terarah tadi, sama sama. Okey, so kat sini kesimpulannya, untuk mengira bilangan darjah bagi graf tak terarah dengan graf terarah, dia basically sama, cuma apa yang berbeza, graf terarah kita bezakan antara in dan out. Okey, sekarang ni kita tengok pula apakah beza antara graf berpemberat dengan graf tidak berpemberat. Okey, bila kita tengok pada jadual yang diberikan ni, okey, jenis graf. Graf berpemberat adalah graf terarah, terdiri daripada graf terarah dan graf tak terarah. Sama je macam graf tak berpemberat juga terdiri daripada graf terarah dan graf tak terarah. Kita tengok pula pada tepi. Okey, graf berpemberat diberi nilai atau pemberat. Maksudnya dekat bahagian tepi-tepi tu dia ada maklumat tambahan. Manakala bagi graf tak berpemberat tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Okey. Contoh graf berpemberat ini selalunya ia mewakili jarak di antara dua bandar, masa yang diambil untuk satu gerakan, nilai arus suatu elektrik, kos dan sebagainya. Okey, dapat jarak, masa, nilai arus elektrik dan kos. Manakala bagi graf tak berpemberat selalunya mewakili hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alih, peta pokok atau peta buih. Okey, ni adalah contoh graf berpemberat. Okey, kita tengok contoh dia. Nampak dia ada maklumat tambahan pada tepi ni. Ni contoh graf berpemberat bagi jarak di antara dua tempat. Okey, nampak dia letak maklumat tambahan berkaitan dengan jarak di bahagian tepi. Okey, nampak ni contoh graf berpemberat. Itulah bezanya, kesimpulannya, beza graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Graf berpemberat ada maklumat tambahan pada bahagian tepi. Manakala graf tak berpemberat tiada pemberat. Okey, sekarang kita tengok contoh 7. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Jadi nak kita lukis graf terarah. Maksudnya graf kita mesti ada arah, mesti ada anak panah. Okey, untuk soalan A, diberi set bucu adalah P, Q, R, S, T, U dan set E diberi PQ. Okey, PQ maksudnya dari P pergi Q. Ini mesti betul tertib ni. Maksudnya anak panah tu nanti kita tunjukkan bahawa P pergi Q. Kemudian P pergi R, RQ, SR, SQ dan ST. Okey, pertama sekali kita lukis dulu P. Okey, P. Okey, sebelum tu kita tengok pada set E ni tak ada huruf U. Tapi sedangkan bucu ada U. Maksudnya kat sini U tu kita tak boleh tinggalkan. Kita mesti lukis U tapi bucu U tidak bersambung dengan mana-mana bucu yang lain. Kita stand alone lah. Dia duduk seorang-seorang. Okey. Jadi apa? Bucu P. Okay, bucu P sambung dengan bucu Q. Okay, letak anak panah. P pergi Q. Kemudian P pergi R. Untuk bawah, P pergi R. Labelkan R. Letak anak panah. Kemudian R pergi Q. Okay, sambung dari R pergi Q. Letak anak panah. Kemudian S pergi R. So, letak S kat sini. Jadi S pergi R. Okay, letak anak panah menunjukkan arah S dari S ke R. Kemudian S pergi Q. Sambungkan saja. Kemudian letak anak panah S pergi Q. S pergi T. Okay, letak T kat sini. Labelkan dan letak anak panah. Dan satu lagi jangan lupa U. Letak U kat mana-mana je lah. Okay. Mesti letak mesti lukis bucu U tapi jangan sambungkan dengan mana-mana bucu yang lain. Itulah gambar darjah kita untuk soalan A. Untuk soalan B, okay, dia beri darjah in dan darjah out.
Okey. B. Mempunyai satu gelung pada bucu Q. Kenapa ada maklumat tambahan diberi adalah dekat bucu Q tu ada satu gelung. RS ialah berbilang tepi. So, RS itulah berbilang tepi. Okey, kat sini kita buat dulu titik P, Q, R, S. P, Q, R, RS. Okey, kemudian kita buat dulu gelung. Okey, gelung pada bucu Q. So, buat gelung pada bucu Q dan RS tu berbilang tepi. Kita buat dulu. Okey, berbilang tepi. Settle So, lepas tu kat sini kan, kita tengok kat sini, untuk D, untuk P, kita ada 2 darjah. Kita jumlahkan. Untuk Q, kita ada 5 darjah. Untuk R, kita ada 3 darjah. Untuk S, kita ada 4 darjah. Saya jumlahkan sebab saya nak tengok nanti. Sebab sekarang ni, saya suka lukis yang mana paling banyak darjah dulu. So, yang paling banyak kat sini adalah Q. So, Q kat sini ada 2. So, mesti ada sambung lagi pada 3 titik lah untuk mencukupkan 5 kan. 1, 2, 3, 4. So, Q dah cukup. Q dah cukup 5. Cuma, tinggal lagi kita nak letak anak panah. So, anak panah. So, kat sini untuk Q, untuk gelung ni dah ada in 1, out 1. Okay, so kat sini P. Kita tengok P. Okay, P 1 in, 1 out. Okay, kita tengok R dulu lah. Sebab R ada 3. Okay, sekarang cukup 3. R cukup 3. Okay, S 4. 1, 2, 3. S baru 3. Tambah lagi jadi 4. So, S cukup. P cukup. Semua dah cukup. Sekarang kita nak tentukan anak panah. Okay, kita tengok dulu anak panah. Q. Q ada 1 in, 1 out. So, di sini nak letak apa? Kita letak macam ni. Kita try Okay, so P dah cukup. 1 out. Tambah lagi 1 in. Okay, so P cukup 1 out, 1 in. Okay, untuk S ataupun untuk R, tengok R. In dia kosong. Maksudnya semua anak panah mesti keluar. Senang kita tengok pada yang kosong dulu. Yang ada in atau out yang kosong. Bila yang kosong kita tahulah semuanya keluar. So, anak panah R, semua sekali anak panah keluar daripada R. Okay, sekarang kita tengok S. S dia ada 3 in, 1 out. Sekarang dah ada 1 in, so tambah lagi, dah ada 1 out, yang ni out. Tambah lagi 1 lagi in. Okay, cukup. So, cukuplah gambar aja kita. Kita check Kita check. Okay, P, 1 in, 1 out. Okay, betul. Q, 3 in. Okay, betul. 2 out. Betul lah. Sebab gelung ni 1 in, 1 out kan. Okay, R, kosong out. Kosong in, 3 out. Okay, R pun betul. S, 3 in. Okay, betul ada 1, 2, 3 in dan 1 out. So, gambar lagi betul. Okay, sekarang kita tengok contoh 8. Raja di sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1 ialah tempat permulaan dan bucu V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Okey. Ini mula, ini akhir. Okey, soalan tentukan. Okay, yang pertama A, jarak laluan sehala terpendek dari V1 ke V5. Maksudnya awak kena tengok, kena check. Kalau lalu V1 pergi V2, dari V2 terus ke V5 berapa meter? Okey. Tengok kalau lalu V1 pergi V3, pergi V4, pergi V5 berapa meter? Adakah ia terpendek? Okay, kalau kita tengok gambar raja, kita tahu bahawa kita untuk mendapatkan jarak terpendek, Izarul perlu lalu dari V1 kena pergi V2, dari V2 pergi ke V5, terus pergi
5. Sebab V1 ke V2 jaraknya 600 meter. Okey. Kemudian tambah dengan dari V2 ke V5 jaraknya 500 meter. Sejumlah jarak terpendek yang dilalui oleh Izharul dari V1 ke V5 ialah 1100 meter. Okay, 1100 meter iaitu bersamaan dengan 1.1 kilometer. Okay, untuk soalan B pula. Jarak laluan sehala. Sehala ni maksudnya dia tak lalu jalan tu 2 kali. Okay, tak ada patah balik atau tak ada buat U-turn lah. Yang terpanjang dari V1 ke V5. So, awak kena check lah. Kalau dari V1 pergi V2 pergi ke V5 ni dah tahulah tadi itu jarak terpendek. Okay, cuba kita tengok kalau kita lalu dari V1 pergi V2, pergi V3, pergi V4, kemudian baru kita pergi V5. Dapat tak jarak terpanjang? Okey, dapat V1 pergi V2, pergi V3, pergi V4, pergi V5. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak menentang arah anak panah. Contoh kita kata dah dapat jarak yang panjang, kita kata dari V1 pergi V3, kemudian dari V3 pergi V2 tak boleh. Sebab apa? Awak tengok anak panah. Anak panahnya ke sana. Ni jalan sehala anak panahnya ke sana. So dia tak boleh menentang arus. Dia mesti ikut anak panah. Okey. So anak panahnya ataupun laluan yang perlu dilalui oleh Izharul untuk mendapat jarak yang terpanjang adalah dari V1 dia kena pergi V2, dari V2 pergi V3, dari V3 pergi V4 dan dari V4 pergi ke V5 iaitu tamat. Kita tambahkan V1 pergi V2 jaraknya 600 meter. Kemudian V2 pergi V3 jaraknya 900 meter. Dari V3 pergi V4 jaraknya 500 meter. V4 pergi V5 500 meter. So jumlah jarak adalah 2,500 meter ataupun bersamaan dengan 2.5 kilometer. Okey. Okey, untuk soalan C. Untuk soalan C, bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 hingga 2.1. Maksudnya, kita tak boleh ambil jawapan terus jawapan bagi soalan A dengan jawapan bagi soalan B lah sebab jawapan A 1.1 kan. Untuk jawapan B pula jaraknya 2.5 km sedangkan syaratnya dia bagi jaraknya terletak antara 1.4 km hingga 2.1 km. Maksudnya kita kena cari laluan yang lain yang mana jaraknya mestilah terletak antara range yang dinyatakan. Okay, so kita try and error. Tengok dulu kalau lalu V1 pergi V3, okey. So tahulah V1 pergi V3, dari V3 kena pergi V4, dari V4 baru pergi V5. So, jaraknya berapa? 5 tambah 5, 500 tambah 500 tambah 500, kita akan dapat 1,500. Okey, betul lah 1,500 terletak dalam range 1.4 km hingga 2.1 km. So, apakah bucu-bucu yang perlu dilalui ialah V1, V2, V3, V1, V3 dan V4 dan V5. So, ini jawapan dia. Okey. Okey, sekian saja untuk hari ini. Okey, itulah contoh-contoh bagi tajuk ketentuan pembelajaran 5.1.2. Okey, terima kasih semua.